Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey. Dalam segmen review kali ni kita akan review satu mesin pancing dikeluaran daripada U-Pro, iaitu yang diberi nama Twister. Jadi, saya tahu dekat luar sana ramai yang pernah dengar jenama U-Pro ni, tapi banyak dikenali pada dia punya mata kail, dia punya tali dan juga dia punya rod, tapi kurang dikenali pada bahagian mesin dia. Jadi, hari ni kita akan review mesin daripada keluaran U-Pro, macam kita cakap tadi, yang diberi nama Twister. Jadi, sebelum kita review, saya mohon anda semua untuk tekan butang subscribe dulu dan tekan butang loceng supaya tak terlepas sebarang-sebarang video terbaru daripada kami. Jadi, anda bersama saya Fazli Mahdi di dalam Broadbed TV. Jom kita mulakan. Okey, di tangan saya ni adalah mesin pancing keluaran U-Pro yang diberi nama Twister. Okey, actually saiz dia ada dua saja, iaitu TS3000 dan TS4000. Jadi di tangan saya ni adalah untuk saiz TS4000. Dia punya spesifikasi didatangi dengan apa, dia punya gear ratio adalah 5.2:1. Normal, kebanyakan mesin pancing semua nisbah yang macam tu. Dia punya ball bearing tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, iaitu 4 tambah 1 ball bearing. Dan dia punya keupayaan maximum drag dia adalah 7 kilo. Jadi tak banyak dia punya ball bearing dan dia punya gear ratio adalah sama-sama seperti mesin pancing dekat luar sana. Cuma apa yang kita nak bagi tahu sekat sini, dia punya color yang dikeluarkan adalah satu warna saja, iaitu kombinasi 3 warna, iaitu warna silver, warna chrome, warna gold chrome dan juga warna hitam. Jadi kombinasi 3 warna diletakkan pada mesin ni, iaitu menghasilkan satu warna yang mewah, warna yang kita boleh dicakapkan warna yang eksklusif. Dia tak terlalu, orang cakap apa, tak terlalu simple, dia ada tekankan sikit aspek-aspek kombinasi warna dekat situ. Jadi dia punya material body diperbuat daripada grafit normal. Semua mesin pakai, kebanyakan mesin pancing pakai model material grafit. Dia punya spool diperbuat daripada aluminium spool. Aluminium, okey. Aluminium alloy sama juga dekat bahagian dia punya batang kayuhan. Sama juga diperbuat daripada CNC aluminium, dan seperti biasa untuk bahagian kayuhan ni of course dia lebih kuat daripada bahagian spool sebab dia menggunakan aluminium yang padat. Macam kita cakap, dia perlukan keupayaan yang kuat supaya kita tarik ke kita paksa masa kayuhan tu dia tak mudah patah. Dan yang menarik dekat mesin ni, dia punya, orang cakap apa, kayuhan kita boleh tukar daripada kiri ataupun ke sebelah kanan. Especially kalau kata orang kidal tu, dia akan pilih untuk buat kayuhan sebelah kanan. Tapi ikut kalau kata dah terbiasa kayuhan sebelah kiri, just biarkan. Dan dia menggunakan teknik screw in lah. Dia tak menggunakan pin yang dekat luar ni untuk lock. Jadi itu serba sedikit berkaitan dengan mesin pancing ni tadi. Dia tak ada, orang cakap apa, dia punya ciri-ciri spesifikasi yang terlalu tinggi. Orang cakap performance dia tak terlalu tinggi. Tapi pada saya, benda tu bukan adalah tajuk topik utama, bukan untuk faktor utama, bukan faktor utama untuk kita pilih. Kita kena tengok juga dia punya kualiti, dia punya spesifikasi kan. Jadi itu dia punya spesifikasi tadi yang kita boleh katakan agak simple, tapi kita tengok juga daripada reka bentuk dia. Pada saya, reka bentuk dia agak menarik. Walaupun dia salah satu mesin yang di bawah harga RM100, tapi dengan kombinasi warna dan reka bentuk dia memang sangat menarik dekat sini. Kalau korang tengok dekat bahagian spool dia pun, dia ada letak corak yang seakan-akan honeycomb dekat situ, supaya orang cakap apa, reka bentuk spool ni tak terlalu simple. Dan dia punya pusingan rotor ni pun seperti biasa, walaupun di bawah RM100, dia one way system, iaitu dia anti reverse. Dan juga apa yang kita difahamkan, dia menggunakan teknologi komputer untuk mengimbangi pusingan rotor tadi ni. Dia tak seperti mesin-mesin pancing yang bawah RM100 yang lain tu, dia banyak menggunakan, orang cakap apa, plate-plate tambahan lah untuk balancekan mesin tu. Tapi yang ini dia menggunakan sistem komputer untuk pusingan yang seimbang. Maksudnya dia timbang pusingan mesin tu. In case kalau kata tak seimbang, dia akan buat satu rotor yang baru supaya seimbang. Jadi tak perlu tambah apa-apa plate. Itu yang ada dekat sinilah yang saya difahamkan. Jadi kita tengok juga daripada bahagian dalam rotor tu,
dia ada letak corak apa tulisan U-Pro tau, logo. Actually benda tu pada saya tak perlu letak pun tak apa sebab dia duduk dekat dalam. Tapi apabila rotor ni berpusing, dia ada lubang dekat rotor tu. Jadi dia, orang cakap apa, nampak ada corak, dia tak nampak simple dekat situ. Ada something yang dekat dalam tu. Faham tak? Dia nampak satu, apa orang cakap, dia buat penampilan yang agak menarik lah dekat mesin ni. Okay, jadi itulah serba sedikit dia punya luaran tadi ni. Dan kalau korang boleh nampak sini, knob dia bagi dalam Eva knob ni, yang jenis kalau kita pegang dia seakan-akan sponge tapi dia keras kan, dia anti-slip. Dia bulat, tombol dia bulat, memang sedap pegang. Actually kalau kata saya, pada pendapat saya, kalau nak dikomparekan dengan knob yang jenis aluminium tu, saya lagi prefer yang jenis Eva knob ni sebab dia jenis anti-slip. Lepas tu kita universal, boleh pakai dekat mana-mana. Kalau kata kita jemur, kita mancing tengah panas kan, kalau mesin ni berjemur lama pun, kalau kita pegang pun tangan kita tak panas. Banding dengan aluminium tu, kalau dia berjemur lama dia akan panas. Okay? Jadi itu adalah serba sedikit berkaitan dengan dia punya spesifikasi dan juga reka bentuk. Jadi kita fokus kepada bahagian spool lah. Kita fokus pada bahagian spool dulu seperti biasa. Dia punya saiz macam kita cakap tadi, dia ada datangi dengan dua saiz, iaitu saiz 3000 dan saiz 4000. Jadi dekat tangan saya ni adalah untuk saiz 4000. Dia punya kapasiti tali untuk saiz 4000 ni boleh masuk sehingga 180 meter untuk diameter 0.3. Of course kalau kata korang guna mesin pancing yang saiz 4000 ni, korang ada option untuk pergi yang tempat-tempat dalam. Jadi macam dekat tasik ke, jadi kat laut pun korang boleh pakai sebenarnya. Cuma diameter tali yang kalau kata korang masuk 0.3 punya diameter tu, dia tak boleh masuk banyak lah. Dia boleh masuk sekitar 180 meter. Tapi korang ada option yang kedua, di mana korang boleh pakai yang jenis braided. Okey, supaya dia boleh pergi lebih kuat, tali tu pergi lebih kuat, lepas tu kapasiti tali pun boleh masuk lagi banyak. Tapi kena ingat juga dia punya maximum drag tak terlalu tinggi, iaitu 7 kilo sahaja. Jadi kalau kata korang ambil tali yang tinggi, yang lebih kuat sekalipun, dia kurang berfungsi sebenarnya sebab dia punya maximum drag rendah, iaitu 7 kilo. Melainkan kalau maximum drag dia tinggi, yes, korang boleh ambil yang braided yang kuat-kuat tu, korang boleh pakai dekat sini. Tapi pada saya kalau diameter 0.3 tu kasar. Tapi kalau kita cari yang jenis monofilament pun, ada yang diameter rendah lagi, 0.2, dan tinggi dia punya kekuatan lebih daripada 7 kilo. So itu option untuk korang lah. Kalau kata korang nak masuk tali banyak, korang cari yang diameter lebih rendah daripada 0.3. Sebab 0.3 boleh masuk 180 meter dan boleh masuk sekitar 120 meter sekiranya diameter tali tu lagi tebal, iaitu 0.35 lah. Jadi itu adalah pada bahagian kapasiti tali. Dan dekat bahagian spool ni pun tak ada apa-apa ciri penambahan yang dibuat untuk extra grip, tak ada, dia just simple saja. Dan macam kita cakap tadi, kalau korang tengok dekat bahagian reka bentuk spool ni memang menarik. Dia buat corak yang macam honeycomb tadi tu, dia tak adalah nampak spool ni terlalu plain, terlalu simple kan. Lepas tu dengan corak dia, lepas tu dengan kombinasi warna hitam dan gold pada bahagian spool ni memang menarik. Memang nampak eksklusif mesin tadi ni. Dan segala tulisan-tulisan tu dia ada letak di pada bahagian depan. Dia tak serabut dekat bahagian sini. So memang orang cakap apa, ciri yang kemas, yang menarik. Kita tengok pula pada bahagian dalam. Okey, dia punya pin dalam ni menggunakan pin yang jenis spring. So tak perlulah kita nak bahaskan lagi. Kalau jenis spring ni kita tahu dia jenis yang bunyi tak berapa kuat. So kalau kata korang mancing dekat kolam tu, be careful lah, jangan jauh sangat daripada rod sebab kadang bila ikan makan tak dengar. Okey, dia menggunakan pin jenis spring. Dan jenis spring ni kita tahu dia memang tak mudah patah. Cuma ada kelemahan dia di mana dia mudah terkeluar daripada skru tu. Sometimes dia akan terkeluar lah. Tapi korang boleh masukkan balik, tak ada masalah. Tapi dia tak patah. Dia nak banding dengan plate tu jenisnya akan patah. Okay, itu adalah pada bahagian spool. Actually dia tak ada apa-apa banyak perbezaan pun. Dekat bahagian dalam ni pun saya tengok tak ada letak apa-apa ball bearing. Maksudnya 4 tambah 1 tu 4 pada bahagian body, dan 1 seperti biasa yang tambah 1 tu adalah pada bahagian roller line tadi ni lah. Jadi 4 pada bahagian dalaman body ni tadi. Okey, kita beralih pula pada bahagian body. Itu tadi pada bahagian spool. Kita beralih pula kepada bahagian body. Okey, dia punya batang shaft ni pula, apa yang saya diberitahu kepada saya, dia punya sistem drive shaft dan ni, shaft dalam ni dia menggunakan high performance lah. Maksudnya mungkin dia tak mudah patah ke, ataupun kita boleh guna dalam keadaan yang ekstrim. Tapi dia bukan material stainless steel. Dia tak ada bagi tahu dalam material stainless steel, tapi dia bagi tahu dia jenis high performance punya lah. Dekat dalam kat batang gear ni pun kita tengok dia tak ada letak apa-apa ball bearing, just simple.
ada gear saja dekat sini. Dan macam kita cakap tadi, rotor ni dia gunakan sistem komputer untuk menguji keseimbangan dia. Jadi tak perlu letak apa-apa plate, dan that's why kita tengok dekat dalam ni tak ada apa-apa plate tambahan lah untuk balancekan pusingan rotor ni tadi. Sebab ada setengah mesin pancing yang dia tak gunakan sistem komputer, dan dia pun tak ada letak apa-apa plate. Sometimes bila kita uji tu dia, orang cakap apa, ada shaking sikit lah, ada berbuai sama ada ke kiri, ke kanan atau ke depan, ke belakang. Tapi apapun kita akan uji dekat mesin ni nanti, betul ke tidak kan. Okey, itu adalah pada bahagian spool, dan itu ciri-ciri sedikit apa yang ada dekat sini. Dia punya apa kita panggil line clip ni tadi pun dia buat warna gold, memang menarik. Lepas tu dia punya body daripada material grafit. Lepas tu kalau korang tengok dekat bahagian batang stand tadi ni, batang kaki dia tadi, kaki mesin tadi, dia tebal tau. Kalau korang tengok memang tebal. Jadi okey, apa yang saya boleh cakap daripada segi kebanyakan mesin pancing yang saya tengok, kalau material tebal macam ni, kalau saya tengok dekat dalam grup, tak kisah sama ada Facebook ke mana-mana sekalipun, jarang saya dengar bila material tebal ni dia patah. Sebab selalu saya tengok kalau mesin pancing yang bawah RM100 ni dia mudah patah. Tapi bila kita tengok balik, dia punya material dekat sini nipis, tapi yang dekat sini tebal tau. Jadi ini adalah satu bonus untuk korang, di mana kalau korang pakai mesin ni, korang dah tak perlu risau dekat bahagian sini patah. Tambah-tambah pula dekat bahagian kayuhan ni dia perbuat daripada aluminium padat. Dia punya spool pun aluminium. So korang tahu mesin ni satu mesin yang kukuh, yang solid. Okay, dengan material yang dia pakaikan grafit. Tapi kalau pada saya, kalau dia pakai material jenis orang cakap apa, steel ke aluminium ke, confirm lagi padu mesin ni. Okay, berat keseluruhan mesin pancing ni adalah 293 gram untuk saiz 4000. Untuk body yang grafit ni, dia sampai 293 gram untuk saiz 4000. Jadi that's why mungkin dia pilih material grafit untuk mesin ni. Kalau dia pakai jenis steel tu, mungkin dia akan lagi berat mesin ni kan. Dekat atas ni pun tak ada apa-apa logo, just kosong macam tu je. Itu serba sedikit lah berkaitan dengan mesin tadi ni. Dekat bahagian tepi ni ada letak logo, iaitu logo UPRO standard. Lepas tu dia ada tulis saiz lah, iaitu TS4000. Dan itu saja buat masa ni untuk dia punya spesifikasi dan juga dia punya reka bentuk. Jadi kita fokus pula kepada bahagian ujian. Okey, kita masuk pada sesi ujian. Macam biasa kita uji dia punya kekuatan drag. Okey, macam biasa kita akan buat 3 ujian, iaitu untuk uji keupayaan drag tadi ni maksimum dia boleh pergi berapa. Sebab seperti yang kita tahu, dia tulis dekat situ boleh pergi 7 kilo. Jadi selepas kita buat ujian sebanyak 3 kali, okey, seperti biasa kita akan kunci maksimum. Okey, kita akan kunci semaksimum yang boleh supaya kita nak tengok betul-betul maksimum boleh pergi berapa. Okey, lepas saya uji dengan kuncian yang pertama, kunci yang paling maksimum, paling ketat sampai dah tak boleh pusing. Ujian pertama yang saya boleh buat, apa yang saya buat boleh mendapat sehingga 8.9 kilo. Maksudnya maksimum performance drag ni boleh pergi 8.9 kilo apabila kita kunci dalam keadaan yang maksimum. So, pada saya ujian pertama dah lulus. Sebab dia bagi tahu dekat sini maksimum drag 7 kilo. Lepas tu bila kita uji, selepas kunci yang maksimum, dia boleh pergi sehingga 8.9 kilo. Jadi pada ujian pertama pada saya, keupayaan drag dia lulus. Dan kita pergi kepada bahagian ujian kali kedua. Ujian kedua pun sama, saya tak ubah apa-apa kuncian drag. Saya akan uji strength dia yang kali kedua. Dan ada sedikit perubahan result dekat situ lah. Di mana ujian pertama tadi kita dapat 8.9 kilo. Dan ujian kedua saya dapat sebanyak 7.6 kilo. So dia ada penurunan sedikit. Walaupun dia ada sedikit penurunan, tapi dia masih lagi dalam range maksimum drag yang diberitahu, iaitu 7 kilo. Okay, dia test kedua dia boleh pergi sehingga 7.6 kilo. Jadi pada pendapat saya, sistem drag dia tak boleh nak terlalu lenjan sangat lah, tak boleh nak hanjut sangat. Tapi kita uji juga kali ketiga. Jadi bila saya buat ujian yang ketiga, dia jadi lagi drop, iaitu jadi 6.2 kilo. Kuncian yang sama, tak ubah kunci. Jadi maksudnya ujian pertama saya dapat 8.9, ujian kedua saya dapat 7.6 dan ujian ketiga saya dapat 6.2. Jadi apa yang secara saya boleh rumuskan pada bahagian dia punya maximum drag tadi tu, secara honestly saya boleh cakap, mula-mula dia lulus, second dia lulus dan ketiga dia gagal. Jadi saya punya pendapat untuk pihak UPRO, saya harap dia dapat pertingkatkan lagi dia punya sistem washer drag dalam tu. Sebab apa, macam saya cakap, bila saya uji sebanyak 3 kali saja, dia dah makin menurun. Belum kita buat memancing hari-hari. Sebab kita mancing ni selalu kan, kita bukan nak pakai mesin ni 2-3 kali. Kita nak pakai mesin ni lama. Jadi tak mustahil kalau kita pakai mesin ni dalam jangka masa yang lama, dia punya washer dalam ni akan bermasalah lah. Maksudnya mungkin
orang cakap apa, kita kunci maksimum tapi makin lama makin turun dia punya performance. Jadi tak mustahil satu hari nanti gila kita mancing ikan 5 kilo pun dia masih boleh berpusing padahal kita dah kunci maksimum. Jadi dia tak boleh nak tampung sampai 7 kilo lagi dah. Jadi saya harap pihak YoPro dapat pertingkatkan lagi dia punya sistem washer drag dalam ni. Jadi pada saya overall dia punya sistem drag perlu diperbaiki. Saya tak boleh cakap dia fail sebab ujian pertama dia lepas, ujian kedua dia masih lepas, cuma ujian ketiga dia dah drop. Jadi itu adalah melibatkan quality performance dia punya washer drag tadilah, perlu dipertingkatkan. Jadi kita fokus pula kepada bahagian kelancaran mesin ni tadi. Dan kelancaran seperti biasa kita akan buat kayuhan secara perlahan. Jadi dekat sini saya ada satu kemusykilan sedikit sebab bila saya buat kayuhan perlahan je ni, saya ada dengar satu bunyi, ada noise sikit lah, ada noise sikit dekat bahagian rotor tadi ni. Okey, dia ada bunyi macam bunyi geseran rotor ni tadi. Dia tak terlalu kuat tapi ada dengar bunyi tadi tu. Ada pada saya bunyi ni annoying sikit lah. Sebab dia tak perlu ada pun sebenarnya bunyi ni. Sebab macam kita tahu kalau kata rotor ni punya pusingan akan menghasilkan bunyi, maksudnya ada something yang bergesel. Bila ada something yang bergesel, dia akan efek dekat semua satu body ni, akan efek lah daripada geseran tadi tu. Tapi saya uji juga. Jadi bila saya buat kayuhan perlahan macam ni, macam biasa macam saya cakap tadi, ada noise sikit je lah, dia tak ada terlalu obvious sangat, ada bunyi noise tadi tu. Tapi daripada segi kayuhan ringan. Secara jujur saya cakap memang ringan, kayuhan ringan. So tak ada rasa macam berat ke. Kita boleh rasa tau, kalau kata siapa yang biasa ada mesin pancing yang dekat luar tu, yang dah ada dalam koleksi yang banyak, of course dia akan tahu satu mesin pancing tu berat ke tak berat, lancar ke tak lancar. Jadi macam untuk mesin ni tadi, saya kayuh dia, saya boleh cakapkan dia ringan, lepas tu kayuhan dia lembut, smooth. Okey, itu pada segi kayuhan perlahan. Dekat bahagian body, yes, macam saya cakap tadi, bila terhasilnya satu bunyi tadi tu, bunyi noise tadi tu, maka akan efek dekat bahagian body, iaitu geseran yang noise yang terhasil tu adalah daripada geseran yang berlaku pada bahagian rotor ni, dan confirm dia akan efek dekat bahagian body. Jadi bila saya buat kayuhan perlahan macam ni, dekat bahagian body ni saya ada rasa sedikit, orang cakap something yang bergesel lah, tapi dia tak terlalu kuat. Dia ada rasa juga. Okey. Tapi macam saya cakap, dia tak jadi isu sangat sebab dia mungkin berpunca daripada rotor yang bergesel tadi, bukan daripada gear dalam. Sebab kalau daripada gear dalam, dekat rotor ni tak ada menghasilkan bunyi, tapi dia ada rasa gegaran dekat body. Itu maksudnya dekat gear dalam dia ada problem. Tapi dekat sini kita dah dengar bunyi noise tadi tu dekat rotor ni. Jadi maknanya geseran yang berlaku ni adalah, yang kita rasa dekat body ni adalah terhasil daripada rotor tadilah. Pun perlu diperbaiki juga daripada pihak YoPro. Tapi kita buat kayuhan secara perlahan tadi, macam kita cakap, kayuhan dia lancar, smooth dan ringan lah. Okey. Dan kita buat kayuhan secara laju. Dan macam saya tunjuk tadi, saya cakap, apabila dia menggunakan sistem berkomputer untuk menguji keseimbangan mesin tadi, rotor ni tadi ni, of course bila kita buat kayuhan macam ni, kita akan rasa mesin ni sedikit seimbang, bukannya dia full seimbang, fully balance lah. Sebab bila saya buat kayuhan macam ni, ada sedikit berbuai. Tapi pada pendapat saya, berbuai tu terhasil bukan daripada pusingan rotor. Berbuai ni terhasil daripada batang kayuhan tadi ni. Sebab apa ya? Sebab dia punya berbuai tu bukan ke kiri ke kanan. Berbuai dia tu adalah ke depan ke belakang. Jadi dia punya berbuai tu sama pergerakan dengan pusingan kayuhan, bukan pusingan rotor. Kalau kata rotor ni yang tak seimbang, mesin ni akan berbuai ke kiri ke kanan, kita boleh rasa. Tapi kalau kata kita kayuh macam ni, kita rasa dia berbuai ke depan ke belakang. So maksudnya buaian tu, berbuai tu datangnya daripada pusingan kayuhan, batang kayuhan tadilah. Sebab yes, dia buat daripada CNC aluminium yang solid, yang padu, dan confirm dia berat sedikit kan, sebab body ni diperbuat daripada grafit. So ini daripada aluminium, so dia lagi berat. Tambah pula knob dia ni jenis dia pakai Eva knob macam ni, yang jenis besar. So dia punya impact kayuhan tadi tu akan macam memberi kesan kepada bahagian mesin tadi ni. Dan itu adalah daripada segi dia punya keseimbangan. Yes, macam korang boleh tengok secara obvious, dia memang berbuai ke depan ke belakang. Lepas tu dia punya kayuhan, kalau korang tengok, macam kita cakap, dia lancar, dia smooth. Dia punya pusingan pun, korang tengok, dia lembut. Pusingan dia tu lembut, maksudnya sikit pun dia masih bergerak. Sebab apa? Sebab kita tadi dah uji secara perlahan. Kita cakap dia punya kayuhan ringan, smooth, tak ada apa-apa, orang cakap kayuhan pun tak berat, terlalu ringan. So secara tak langsung dia akan efek dekat sini. Korang tengok
dia punya pusingan tadi tu lancar, and then dia nak berhenti pun lambat. Okay, jadi apa yang saya boleh cakap secara keseluruhan untuk model Twister daripada U-Pro ni, dia punya sistem drag perlu diperbaiki, dia punya washer dalam tu perlu diperbaiki untuk dinaik taraf supaya dia punya keupayaan maksimum drag tu boleh bertahan lama. Macam kita tunjuk tadi, 3 kali saja kita test dia makin drop. Dan juga daripada segi daripada segi noise yang terhasil pada bahagian rotor tadi ni pun perlu diperbaiki. Mungkin kena check balik, mungkin ada something yang terlalu rapat. Okey, lepas tu daripada segi kayuhan, okey, lancar. Daripada segi gear dalaman lancar, lembut dan ringan, tak ada masalah. Cuma daripada segi berbuai tu pada saya normal. Sebab apa? Sebab dia bagi satu benda yang advance dekat sini. Kalau kata dia nak elakkan daripada berbuai tu, dia akan bagi material yang jenis plastik dan dia tak bagi yang special knob macam ni lah. So akan menyebabkan korang rugi dekat situ sebab dia dah bagi benda yang elok dekat situ kan. Tapi kalau kata kita ikat dekat rod, dah tak ada masalah lah benda tu. Korang tak rasa berbuai lah sebab rod tu akan pegang kan. Jadi secara keseluruhan untuk rating untuk mesin ni tadi, daripada 5 strike saya boleh bagi 3.5 strike saja. Okey, daripada segi harga memang berbaloi. Di bawah RM100 korang dapat mesin yang satu mesin yang reka bentuk yang menarik, corak warna yang cantik, dan dia punya performance yang boleh dikatakan not bad. Cuma perlu dipertingkatkan daripada segi gear, dia punya washer dan juga dia punya noise yang terhasil tadilah. Jadi secara keseluruhan dia boleh dapat 3.5 strike sahaja. Dan kalau pada pendapat saya untuk mesin bawah RM100 dengan kualiti performance reka bentuk macam ni, yes, memang berbaloi untuk korang beli. Jadi kalau kata korang berminat untuk beli, korang boleh klik description dekat link bawah dan link dekat description di bawah. Tapi saya difahamkan oleh owner yang hantar mesin ni buat masa ni dia kehabisan stok. Jadi kalau kata korang nak beli, korang better korang check dulu dengan owner tu. Korang tanya dulu ada stok ke tak ada. Kalau tak ada, korang boleh booking dulu. Pada saya dia punya reka bentuk memang menarik untuk jadikan koleksi dan untuk digunakan tak ada masalah. Sebab macam kita cakap, dia punya batang ni tebal, so memang tak mudah patah lah. Okay, jadi kalau macam biasa, kalau kata korang nak beli, korang boleh klik dekat link tu, korang boleh chat dengan seller tu sendiri. Dan seller dia memang very friendly. Dia hantar kepada saya pun untuk di review pun dengan cara yang friendly. So dia punya customer service pun memang cun, memang tip top. Korang beli direct dengan dia lah. Actually dia ada banyak jual mesin pancing, korang boleh survey dekat kedai dia orang. Okay, jadi itu saja daripada saya buat masa ni. So untuk mesin U-Pro Twister ni, macam saya cakap, bawah RM100 berbaloi untuk dibeli. Tapi kalau korang cari yang satu mesin yang high performance, high quality, boleh saya cakapkan kurang ada pada mesin ni. Ada, iaitu daripada segi reka bentuk, warna memang ada, dia punya material yang dia pakai memang ada, apa yang dia bagi memang ada. Cuma macam saya cakap, dia punya kelemahan dekat bahagian washer drag tadi dan juga noise yang terhasil daripada bahagian rotor tadi. Jadi saya harap pihak U-Pro dapat pertingkatkan benda itulah. Jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.